Berhad. Founder saya adalah merupakan suami saya sendiri, Encik Ani bin Saleh. Beliau merupakan alumni UTHM juga daripada Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal. So both of us adalah alumni UTHM dan kami merupakan atlet sukan softball di UTHM lah. Alright, so first topik umum yang saya perlu ceritakan adalah pengalaman memulakan bisnes. Perkara yang mendorong kami membuka bisnes. Selepas saya tamat graduasi communication di UTHM, kalau putus-putus inform sebab ada orang komen lag. Masih lag ke? Okay, alright. Okay. Saya habis the convo di UTHM 2014. Saya ditawarkan sebagai structure engineer di Kuala Lumpur. Saya berasal Kuala Lumpur ya, di Sentul, KL. Siapa orang KL? Komen sikit. Okay, saya merupakan structure engineer di Damansara. Okay, company Chinese lah. Siapa yang bekerja dengan Chinese, tahulah dia punya stress dia macam mana. Dan saya juga merupakan, ramai ni orang KL. Okay, saya juga merupakan pesakit di Hospital Batu Pahat yang pernah koma because of saya ada asma yang sangat kronik. Jadi pressure bekerja sebagai structure engineer tu saya tak boleh handle. And jantung saya jadi sakit balik. So saya berhenti, tapi passion masih dalam engineering lagi. Sebab saya dinis ya. Saya pelajar pandai you. Pandai mesukan, untung suami saya. Okay, so bila saya berhenti sebagai structure engineer, saya ambil passion masih di dalam kejuruteraan awam lagi. So saya apply kerja sebagai pensyarah di kolej swasta di Kuala Lumpur. So alhamdulillah saya dapat jadi lecturer di untuk subjek kejuruteraan awam. Saya bekerja selama 1.5 tahun. Kemudian dilamar oleh suami. Lepas dilamar oleh suami, ikut tinggal di Batu Pahat. Ketika itulah startingnya saya menjadi seorang suri rumah. Okay, saya anak kedua daripada 7 orang adik-beradik. Family saya adalah family yang susah lah sebab kita duduk KL tapi ayah pun jual ikan, ibu jual kuih. So family background saya memang susah. So saya memang seorang anak nombor 2 kan, dia macam kerja keras sikit, apa-apa dia cari duit sendiri. Siang kita belajar, malam kita kerja part time, cashier Tesco ke apa ke, cari duit sendiri. So background kita family memang ayah jual ikan, ibu jual kuih. So memang minat berniaga. Bila saya jadi suri rumah, husband saya bekerja dengan kawan dia lah. Okay. Gaji dia ketika itu adalah RM1,000 berkahwin. Ingat RM1,000 gaji, dah berkahwin. So nak bayar rumah sewa, nak bayar kereta. Rumah sewa je dah 400. Kereta kita pakai time tu Iris. Zero down payment sebab kita orang susah kan, so kita ambil zero down payment. Sebulan-bulan 500. Kira gaji 1,000 tu habis untuk rumah dan kereta. So untuk makan dan lain-lain tak ada, memang tak ada. So ketika itu saya daripada keluarga yang susah, saya jenis tak suka duduk di rumah goyang kaki. And untuk pengetahuan you all, kami berkahwin pun malam pertama pun kami tidur di atas tikar sahaja. Masih ada tahu wanita seperti saya yang menerima suami saya adanya. Okay, rumah kita kecil gila dekat Parit Haji Rais tu lah. Siapa kenal rumah dia Cik Adi. Dia ada kedai elektrik tepi jalan ni. Okay, rumah dia sangat kecil. So kita first night kita pun atas tikar je, tak ada tilam apa semua, memang kosong lah rumah. So time tu saya rasa macam oh my god, ini rupanya perkahwinan ya. Oh, begitu challenging. Lepas tu bila husband bagi tahu gaji dia 1,000, so habis dekat rumah dengan kereta. So saya time tu macam tak boleh lagi sebab Puan anak nombor 2 daripada 7, so kita ada 5 lagi adik-adik yang perlu dibantu. Encik Anil pula dia anak sulung daripada 5 beradik, dia pun ada adik-adik yang perlu dibantu, tapi gaji dia tu tak boleh nak membantu.
So bila adik-adik minta duit belanja ke, duit nak beli buku lah dan sebagainya, kita rasa macam loser sangat. Serius, rasa loser sangat. Rasa macam kalaulah at that time diorang minta duit ataupun mak ayah kita minta duit and then kita boleh bagi on the spot, dia rasa macam yes, aku dah berjaya lah bantu ahli keluarga. Tapi bila diorang minta duit and bila kita kata okay kejap kita cuba cari, yes kita still cari, tapi dia macam berat. Untuk diri kita sendiri pun tak boleh nak jaga, lepas tu kita nak meminjam dengan orang untuk bagi pada adik-adik atau mak ayah kita, tapi kita still buat lah, kita still pinjam sebab kita tahu kalau kita utamakan keluarga kita, rezeki yang datang tu nanti akan lebih banyak. And then you all fikir kan, dah lah gaji 1,000, lepas tu macam ni kita orang makan. Tapi to be honest, bila kita yakin dengan Allah kan, kita orang waktu susah tu, ada je orang ajak kita orang keluar makan. Ya sebab kita orang kan atlet, lepas tu kita orang time tu famous jugalah. Ada je yang ajak keluar lepak makan. Lepas tu kalau korang kenal Pusat Sukan punya pegawai kan, Kak Ani, Kak Farha, Kak Nona, diorang pun rajin juga ajak kita orang keluar makan. So kita rasa macam agaknya kita bantu mak ayah kita, inilah yang Allah coverkan untuk kita. Kita tak terfikir sangat untuk duit makan kita sendiri. Okay. And then kan kita usaha, and waktu tu kita jual sausage roll juga dalam UTHM. Banyak kita letak kat bus stand. Kan sausage roll tu macam dah famous gila kan dalam UTHM. Semua orang nak jual sausage roll kan. Sampailah satu tahap mula-mula kami letak, kita orang letak 20 biji dulu sebab tak ada modal kan, tak ada duit. So kita letak 20 biji dulu. Dah habis di 20 biji, duit tu kita rolling, kita tambahkan jadi 30 biji. Kita tak sentuh langsung duit untung walaupun tu dia berapa pusing je. Okay, kita tambah lagi 10 biji. Lepas tu sampailah kita top up sampailah jadi kita letak 100 biji sehari. Okay, 100 biji sehari. Time tu rasa macam okey lah. Cuma walaupun jual sausage roll pun dia ada risiko dia juga. Sebab kita letak tabung macam tu je kan. Kadang-kadang kita ambil tapuai sausage roll tu, sausage roll habis, duit dalam tu pun habis. So time tu kami pun husnuzon. Kita cakap lah agaknya duit THM pun ada yang susah macam kita, perlukan duit, tak apalah kita reda. Kita reda lah diorang pakai duit kita tu. Mana tahu nanti tiba-tiba dia ganti balik dalam tabung tu esok lusa kan. So suami saya memang dia sangat cool dan sangat positif lah orang dia. Orang perempuan ni tak adalah positif macam tu sangat. Saya memang macam tu macam menangis gila lah. Aku pernah rolling sausage tu, aku hilang duit macam tu je. Tapi kita kan partner saling melengkapi. So suami kita lah yang menyabarkan kita. Okay, so kita letak dekat UTHM. And then sampai satu masa UTHM dah cuti SEM kan, cuti SEM dah 3 bulan kan. So kita nak jual apa? Dah sausage roll tak boleh nak letak, siapa nak beli kalau kita letak? And then kita fikir lagi, kita jual, why not kita jual kufi? Kufi tu macam frame kufi all nampak kan, frame Kaabah kat belakang kan, ayat-ayat Quran macam itulah. Waktu tu kita buat, alhamdulillah, time tu pula kebetulan tuan rumah jumpa kita, cakap kita orang kena keluar rumah tu hujung bulan tu juga sebab anak dia nak kahwin dan nak duduk di situ. So time tu dah nangis lagi, dia macam time susah nangis macam Hindustan. Nangis lagi, manalah nak cari duit. Rumah Cik Adi tu kira dah murah lah tu, 300 sebulan. Kalau rumah lain kan mahal kan, area sini kan. Lepas tu kita orang cari-cari, ada rumah deposit kena 1,500 buat 2 bulan kan. So cari duit, nak fikir macam mana kita nak jual sausage roll, kita jual frame kufi. Waktu jual frame kufi tu kita gunakan gambar orang je, orang lain punya posting gambar, kita ambil and then kita post. Sebab kita tak ada designer, saya pun bukan designer, tak ambil IT pun, husband pun tak ambil IT. So kita gunakan apa yang kita ada di tangan. Itu yang mentor saya selalu pesan. Jangan fikir untuk keluarkan modal, jangan fikir nak loan ke apa-apa. Ingat you all nak jadi, kalau nak jadi usahawan, ingat benda ni. Just guna apa yang ada di tangan ataupun yang zero cost sahaja. Okay, so saya gunakan gambar-gambar daripada orang lain.
Tapi kita letaklah kredit by ini kufi orang lain, tapi kita pun boleh buat juga macam tu. So alhamdulillah dalam masa seminggu je kita orang boleh kumpul duit deposit rumah tu. So time tu macam wow, jual kufi best juga, besar juga untung dia. So waktu tu maintain jual kufi. Jual kufi waktu tu husband menukang. Kayu kita beli kita tukang sendiri kat rumah. So sampailah lahirnya anak pertama. Kan baby, so tak boleh nak bising-bising, kita menukang kat rumah. Lepas tu time tu sewa rumah baru tu pula sebelah rumah student. So macam takut mengganggu student-student nak belajar, walaupun kita tahu you all student tak adalah belajar sangat kat rumah kan. Tapi kita tak naklah mengganggu you all jiran-jiran, adab berjiran. Okay, so kita fikir lagi apa lagi kita nak buat. Waktu tu kami main softball lagi walaupun saya pregnant, saya masih coaching team softball UTHM juga. Husband pun masih main softball untuk Kelab Johor. So waktu tu kami masih bermain softball lagi. So kita fikir apa lagi benda yang kita boleh buat selain frame. And then tercetuslah idea, waktu tu kita tak fikir untuk bisnes lagi, kita fikir buat untuk baju tim. Tim husband cakap, boring lah pakai baju yang nama nombor sahaja, lepas tu nama tim kat depan kan. So diorang cakap, korang tak ada idea ke? Kita discuss sesama sendirilah waktu tu. Tak ada idea ke nak buat baju lain dari yang lain? So kita orang, waktu tu husband pun kerja part time dekat kedai printing. Kita pun tolong fikir, tolong search, tolong google macam mana nak bagi baju diorang ni lain dari yang lain. Sampailah kita jumpa kita punya partner yang sekarang ni, dulu dia adalah penyilang lah. Waktu tu kita jadi agent dia sahaja. Kita order dengan dia, lepas tu kita pakai baju tu dekat game. Memang lawa lah baju tu sebab kita boleh design suka hati kita kan. So waktu kita pakai baju dekat game tu, banyak gila tim yang tanya. Bila banyak tim yang tanya, time tu tak terfikir lagi. Diorang cakap, tanyalah Anil buat kat mana. Bila ramai sangat tanya, kita rasa macam, ini pun macam boleh pergi jauh ni, t-shirt printing ni. Tak payah buat frame kufi dah lah. Time tu kita memang buat berdua je kat rumah. Okay. So, bila ramai yang tanya, kami terus ambil order ataupun tak apa, kita tolong orderkan je. Padahal kita dah markup sikit lah kat kita. Dia kena jadi bijak sikit ya usahawan semua. Okay. Diorang semua nak order dengan kita, ini kita markup lah sikit. Setiap baju kita markup RM5 macam tu lah. Okay, so kita order dengan penyilang kita waktu tu. Bila diorang pakai pula dekat game-game yang lain, makin ramai lagi yang tanya. Ini kita cerita untuk game softball je sebab waktu tu kami memang main softball lagi. So bila main game softball dekat tempat lain pula yang tanya. So memang waktu tu kami memonopoli softball punya baju satu Malaysia. Serius, Sabah, Sarawak, even ada tim Indon pun ada tempangan kita juga sebab kita ada kenalan Indon. Waktu tu kita buat game softball dekat UTHM, open softball tapi international. Kita invite tim Indon, kita invite tim Brunei. Tapi softball sekarang kat UTHM tak tahu lah, macam klik-klik je kan. Okay, so waktu tu kita rasa macam wow, pergi mana-mana, pergi game je, ni baju kita, ni baju kita, ni baju buat kita. Kalau orang lain tak pakai baju kita rasa macam siapa yang dia order ni? Macam mana kita nak tarik dia jadi customer kita? Time tu kami tak tahulah pula bakat tu ada dekat kita sebenarnya. Cuma kita as usahawan ni memang kena sentiasa berfikir kreatif, macam tu. Okay, so bila dah ramai sangat pakai baju kita and then geng-geng printing lain pun start nampak potential baju sublimation ni, waktu itulah dah start ramai yang masuk untuk tim-tim softball pula. Time tu dah bermulalah ada pesaing. Okay, bila pesaing kita adalah orang yang ada mesin, kita pula tak ada mesin. Kita waktu tu kan agent je. So harga diorang akan jadi lebih murah daripada harga kita. Sebab diorang akan main buang harga kat situ. Tapi bila kita pergi belajar, bila kita pergi menuntut ilmu dengan kita belajar nak jadi usahawan ni, kita memang kena belajar. Kalau kita main langgar sangat pun tak boleh. Sebab nanti makan diri ya. Okay, so mentor kita cakap jangan takut untuk jual mahal sebab hanya kita sahaja yang tahu apa servis yang kita beri kepada pelanggan kita. Saya sedang pakai baju keluaran Rico, baju KV Batu Pahat. Wow, mana Nur Aini? Mana nak tengok baju apa yang dipakai.
Okay, so mentor saya pesan macam tu, jangan takut nak jual mahal sebab hanya kita je yang tahu kualiti dan servis kita. By at that time kita memang tahu kualiti jahitan kita memang sangat-sangat berkualiti sebab kita punya tukang jahit semuanya adalah bekas tukang jahit brand Nike. So jahitan kita memang sangat kemas, memang double layer, bukan single stitching. And then quality printing kita pun sebab daripada mesin dan ink yang original. Walaupun kita jadi agent, kita tetap kena pergi kilang untuk belajar macam mana terhasilnya baju tu. Supaya senang kita nak cerita dengan customer kita, nak gebang-gebang pun boleh. Jadi kalau kita tak pergi, kita tak faham, lepas tu kita gebang dengan orang yang, dengan customer yang selalu beli baju submission, lagi nampak kita bodoh. Jangan ya, jangan. Okay, kena belajar, kena tahu setiap proses itu. Alright? So far boring ke? Risau kalau korang boring. Okay. Best. Best Suruh nak dengar. Alright. Okay. Terima kasih. Alright, so bila dah ramai pesaing masuk pada baju softball, geng-geng softball pula, apa yang Puan nampak Puan buat betul adalah Puan tak pernah stop marketing. Even hari-hari Puan, first you all kena create page you all sendiri, okay? Page Facebook, sebab page Facebook adalah tempat you all menjual. Kalau you all promote dekat wall Facebook sendiri pun boleh, tapi ada limit dia sebab Mark Zuckerberg ni dia buat platform Facebook ni hanyalah untuk bersosial. Kalau dia tangkap you all menjual dekat Facebook, you all boleh di-ban. Okay, so sekarang Facebook pun dia punya rules makin strict. So better kalau nak berniaga buat page Facebook. Okay, so apa yang Puan buat betul hari-hari adalah Puan perhati, Puan buat marketing hari-hari. That's why customer tak pernah putus. Even, waktu awal-awal dulu, mesti korang cakap, macam mana nak promo, aku tak ada customer lagi. Kan? Okay, tapi tak apalah. Ambil je lah baju pakai sendiri, baju biasa, just promote. Dan tu, sampai bila kita nak pakai baju buruk ni, contoh, kalau korang nak pakai baju cantik, inilah contoh baju yang kita pernah buat. Padahal waktu tu, kami ada first yang Puan buat page Facebook Rico Sport tu, kami ada satu customer je. Okay, tapi gambar yang sama je lah kita update. Macam lepas tu make sure korang buat page Facebook korang tu macam korang adalah satu brand yang orang nak sangat. Janganlah macam aku usahawan baru, so macam seganlah nak update, nanti orang nak berniaga tak boleh segan-segan ya. Kalau you all segan-segan lah duit tu nak datang. Okay? Jangan segan-segan. Nak berniaga memang kita kena tonjolkan diri kita, kita kena tonjolkan produk kita, baru orang tahu kita jual apa. Orang tak membeli dengan kita sebab orang tak tahu kita jual apa. Okay? So, apa yang Puan buat hari-hari sebab Puan tahu Puan punya circle adalah orang yang berduit. Kau orang kaya tahu. Taklah. Kita tahu kawan-kawan kita ni, contohlah Puan ni, sebab kita belajar dalam bidang engineering. So far kawan-kawan semua dah kerja engineer. So kita tahu diorang geng-geng yang berduit lah. Okay. So diorang akan order baju dengan kita sebab hari-hari Puan update pasal business printing. So diorang tahu kita buat printing. Yes, mungkin dia tak order hari ni, tapi bila dia nak order, dia akan ingat kita. Sebab apa? Sebab hari-hari kita bagi dia nampak. Hari-hari kita bagi dia tahu, aku buat printing. So bila dia nak buat baju, even baju family day pun dia akan buat dengan kita. Sebab dah hari-hari dia nampak dalam kepala otak dia tu macam dah apa orang kata, macam dah memori tu macam dah ada kat situ. Dia bukan hari ni kita tengok, esok dah hilang. Tak. Sebab dia dah tengok selalu, so dia dah tahu dah. Even kawan dia tanya, aku nak buat baju lah, aku buatlah dengan hawa. Sebab hari-hari dia nampak Puan update dekat Facebook. Okay? Kalau nak jadi usahawan, benda tu you all kena buat hari-hari tau. Jangan malu-malu. Macam Puan cakap tadi, kalau malu-malu, segan-segan lah duit tu tak datang. Okay? Ini dah share tips marketing lah ni. Okay? So, topik yang kedua adalah anggaran modal. Anggaran modal, macam you all dengar tadi, kita orang start kat rumah, kita orang tak pakai modal. To be honest, kami yang sekarang bermula dengan zero modal.
Kami tak apply loan tekun, kami tak apply loan marah, kami tak ada buat loan langsung. Lepas tu mesti korang tanya kan, habis macam mana nak order baju apa semua? Kenalah bijak sikit. Kita attend customer bayar deposit tu lah kita bayar kat kilang. Tak ada pakai duit sendiri pun. Okay, kami tak ada designer waktu tu. So kita charge design pada customer. Charge design yang pada customer tu lah kita bayar pada designer untuk buatkan design pada customer. Kami memang tak keluar duit. Tak ada keluar duit langsung kan. So percayalah, ada je bisnes yang zero modal. You all nak ke tak nak je. Sekarang ni kita korang tengok macam ramai je orang bagi alasan. Nak berniaga kena ada modal. Nak berniaga kena ada modal. No. Banyak je bisnes yang you all berniaga tak payah ada modal pun. And then all out, buat bagus-bagus, buat betul-betul sebab mentor pun selalu pesan nak buat apa-apa, buat yang terbaik sampai habis. Selalu tak jadi sebab kita buat tak terbaik, belum berusaha bersungguh-sungguh lagi dan tak buat sampai habis. Baru try seminggu, alah macam tak jadi je, tukar produk lain. Sedangkan belum masanya lagi benda tu nak orang nampak. Jangan ingat kita marketing hari ni juga orang beli, tak. That's why Puan cakap hari-hari kena marketing sebab bukan hari itu yang orang tu nak beli. Dia akan beli. Kita buat marketing ni untuk belian in future. So, that's why Puan cakap apa yang Puan buat betul daripada dulu sampai sekarang, Puan tak pernah stop marketing. Sebab Puan tahu marketing Puan hari ni adalah mungkin untuk sales minggu depan. Marketing kita bulan ni adalah untuk sales kita bulan depan. So, zero modal. Kami tak pernah buat FB ads. Tak pernah. Ni siapa yang joget-joget ni? Okay, free ilmu, bijak-bijak. Memang bijak. Sudah di THM semua bijak-bijak. nak dan tak nak saja. Okay. SPX tu apa? SPX, ada sebut SPX tu tadi? FBX, yes, FBX. FBX. Okay, sebab ramai orang cakap, aku tak belajar lah ilmu FBX. Macam mana nak buat ads Macam mana kau boleh buat sales 1.24 juta tahun lepas kau buat ads, berapa banyak kau invest untuk ads? Tak. Kami tahun lepas alhamdulillah kita baru kita buka kedai 2018 bulan Mac. Waktu tu kami masih enterprise. Tahun lepas bulan Mac setahun kita upgrade ke Sendirian Berhad. Kita closing 2019 sales kita 1.24 juta. Kami achieve 1.24 juta tu memang tak ada invest on FB ads langsung. Seriously just zero cost marketing. Dah tak ada loan, tak ada invest untuk ads dan sebagainya. Best kan dapat achieve 1.24 juta tu dengan zero cost lah. Which is itulah benda betul yang mentor Puan ajar. Maximizekan zero cost marketing, baru you fokus on yang berbayar. Kalau yang zero cost marketing ni pun you tak maximizekan, macam mana you nak invest on yang berbayar? Unless you memang orang kaya yang banyak duit, yang tak tahu nak dilaburkan kat mana, okey lah, gunalah FB Ads tu. FB Ads tu bagus juga sebenarnya, dia cepat juga memberi kita untung. Cuma tak bagusnya kalau kita tak tahu ilmu tu and then kita terus buat, dia sebenarnya merugikan duit dan merugikan masa. Okey? Tak apa, jangan malu bertanya sama-sama belajar. Sebenarnya bukan tak pernah dengar. Mungkin tak clear kot Puan sebut FBX. Gitu. Okay, so kami memulakan bisnes ini dengan zero modal sahaja. Tadi husband pun dah pesan. Kita macam mana memulakan pengalaman tu, jangan nak nangis-nangis pula sebab selalu cerita pengalaman start bisnes ni dia sedih. Yalah, tidur kat tikar dan sebagainya kan. Dia jadi eager tau. Aku tak nak susah macam ni. Walaupun yes, Puan daripada keluarga yang susah, tapi aku tak nak hidup susah selamanya. That's why Puan macam tak boleh kita kena ubah. Sampai bila family kita nak apa-apa pun segan nak minta kat kita sebab tahu kita pun tak ada duit.
Tapi sekarang alhamdulillah kami konsisten, setiap bulan kami bagi 1,000 pada mak ayah kami. Dan itu duit belanja, kalau nak apa-apa, nak mesin basuh, nak TV baru pun kita boleh beli, tak ada masalah. Tapi you all kena tahu pula bila dah berniaga, kena belajar pengurusan kewangan. Nak berniaga, make sure you all follow the right path. Sebab waktu kami start berniaga pun ada sahabat-sahabat kami yang buat usahawan juga, advice kita, tak payah daftar LHDN. Nanti kau kena bayar itu, nanti kau kena bayar ni. Tapi bila kita pergi kelas mentor kita pesan, pergi daftar LHDN. Sebab bila kau bayar cukai, kau senang buat loan kalau kau nak loan, dan bank akan nampak kau. Maksudnya bank akan nampak kita duit sentiasa masuk ni. So bank sentiasa akan offer kita. Contoh macam COVID ni bila kami jaga kewangan kami dengan baik, bank akan call kami. Rico Legacy nak bantuan kewangan tak untuk COVID ni? Of course lah kita ambil sebab sangat membantu kan waktu COVID ni kan. Waktu ni lah kita ambil. Kena bijak lah. Okay. Alright. So seterusnya, pengalaman perkara yang paling berat dalam mengendali bisnes t-shirt printing. Bisnes ni bila cakap pasal duit memang seronok. Yang tak seronoknya, soalan yang orang jarang tanya kepada usahawan-usahawan yang berjaya adalah apa perkara buruk yang pernah kita hadapi. Dan macam mana kita overcome the problem. Orang jarang tanya soalan itu. Sebab orang jarang nak dengar benda yang tak best. Orang dengar yang benda yang best je. Okay, so pengalaman paling buruk kami waktu kami berniaga kat rumah. Waktu first kita dapat jual baju banyak tu kan ada customer dari Sabah dengan Sarawak. So seronok lah. Berdua kat rumah. Fun gila kot. Sebulan 30,000. Mungkin 60 to 70% adalah bayar pada kilang. So another 30% adalah kita punya margin. So macam okey lah. Waktu tu memang kerap lah jalan-jalan di Pulau Sibu lah, itulah inilah. Okay. Kat rumah kan tak ada komitmen nak bayar. Tak ada bekerja, tak ada kedai nak kena bayar, tak ada cukai nak kena bayar. So duit tu hanya kami berdua ataupun family je. So bila kita seronok sangat, ni pesanan juga. Bila jadi usahawan, jangan seronok sangat. Time PKP, bisnes macam mana? Sabar dulu. Kita cerita yang awal-awal dulu. Kita tak sampai lagi buat time-time COVID ni, okay? Alright. So, bila kita seronok sangat, kita jadi lupa. Alright. So, bila kami dapat customer dekat Sarawak, dia minta kita supplykan baju untuk Sekolah Sains Kuching Sarawak. Okay, waktu tu dia minta supply 1,000 baju. Time tu lah first time kami dapat tempahan untuk sekolah. Dia jadi macam duit. Tahu. Jadi dia lupalah nak minta deposit. Dia macam ni orang boleh percaya ni, orang kerajaan kan. Kita tak tahu benda-benda macam tu. So ni tak apa. So dia order tak apa kita buatkan dulu. Time tu lah kita guna duit untung yang kita simpan tu. Selain kita jual, kita simpan je. Duit untung jangan pakai semua ya. So, kita gunalah duit yang kita simpan tu untuk dahulukan baju yang 1,000 helai tu kita bayar kat kilang. So bila baju tu dah siap, kita minta lah payment. Bila minta payment, then dia cakap baju kena hantar dulu ke sana, baru sekolah keluarkan cek. So kita macam betul kot. Sebab kita tak, tu sifat kita satu lagi, belajar bertanya orang lain Jadi macam bila kita buat pandai, tu yang selalu terkena tipu tu. Jadi salah kami tak time tu, kami pun tak tanya orang lain. So kita pun percaya 100%. Okey lah, hantarlah semua baju dulu. Bila dah hantar baju, tiba-tiba orang tu krik-krik tau. Kau gila kau, duit dah guna habis semua, tiba-tiba dia klik-klik tak ada payment kan. Macam oh my god, perempuan macam biasalah dia akan menangis balik kan. Habislah usaha aku selama ni simpan duit dah. Yang orang lelaki still cool, relax yang ada tu nanti relax. Nanti dia contact lah balik tu. Dan dia juga cerita, mulalah drama dia balik Australia lah, tiba-tiba ada rumah kat Australia pula dah. Selama ni tak cerita pula ada rumah kat Australia. Tak boleh balik Malaysia, nak keluar duit semua tak boleh. Lepas tu time tu lah jadi bijak sikit, contact sekolah.
Rupanya sekolah hantar gambar cek dah release payment pada orang yang order pada kami. Rupanya orang yang order pada kami tu adalah kedai percetakan dekat sana. Rupanya dah bayar dah kat orang tu yang tak bayar kita orang. So bila kita orang pergi Sarawak, kau sanggup kau pergi Sarawak? Duit right? RM1,000 kalikan dengan RM30 dah RM30,000. Gila. Okay, so kita orang pergi sana. Bila kita pergi sana, rupanya kedai dia dah tutup. Dan waktu kami pergi pun, cikgu tu bersama dengan kami lah. Pergi dengan cikgu tu ke kedai dia. Time tu ramai gila orang dekat luar kedai dia. Rupanya semua pergi serang kedai tu. Rupanya banyak kes penipuan yang dia dah buat. Tapi dia dah cabut lari. Time tu kami rasa macam terduduk jugalah kan. So kita punya learning point kita kat situ adalah jangan excited sangat. Still follow the procedure lah. Even dia orang kaya ke, orang biasa ke, yang order tetap kena ambil deposit. Lagi-lagi kawan, ni siapa yang jadi usahawan, jangan percaya kawan-kawan anda yang nak tukar baju ya. Member aku ni dia sebayar punya. No. Business is business. Okay. Business is business walaupun dia BFF. Deposit tetap kena bayar walaupun dia adalah BFF. Dah syok sangat sanggup demi untung besar. Iyalah untung besar. Walaupun untung dia, kalau job sekolah kan margin kita tak ambil besar sangat lah, dalam RM5-6. Still RM6,000 kot. Kumpul 12 bulan boleh jadi RM72,000 kot setahun. Kalau simpan lah jangan buat jodi sangat. Pergi haji balik hari macam tu. Okay, tu salah satu pengalaman tak best kami lah. Time tu memang jatuh terduduk, so kita start balik dengan bersungguh-sungguh lah. Time tu kita dah tak ambil order softball sangat, kita open pada semua team. Time tu kita dah pandai sikit lah. Sebab semua orang pakai baju sublimation. Kenapa aku nak fokus on softball saja? Market aku besar. So tak payahlah nak berebut tim softball tu dengan printer-printer lain. Market kita ni besar. Kita ada 32 juta rakyat Malaysia. Besar sangat market kita. So kenapa nak berebut kan? So kita open the market selepas itu. And then yang kedua, pengalaman paling tak best kami adalah kehilangan tenaga pekerja. Time tu dekat 30 orang juga. Tadi kan Puan ada cakap kita punya tukang jahit adalah bekas pekerja tukang jahit Nike kan. Actually itu semua Bangla. Kan? So bila kita ambil orang yang bukan sepatutnya berada di Malaysia. Sebab tu bila ada orang report, so kita kenalah. Diorang semua kena tangkap, kena hantar balik ke sana, and then kita pun kena saman, kena denda lah. Okay, banyak juga kena denda time tu. Kenapa kami kena denda? Sebab yes, asalnya kita adalah agent. Lepas tu bila kita hari-hari, kita ada order dengan kilang tu, sampai satu masa every month kita bagi dia sales RM150,000 sebulan. So dia bagi kita kepercayaan untuk menjadi partner dia. Time tu kami rasa macam wow, tu win besar kita. Kita tak perlu pening-pening nak keluarkan mesin, kita tak perlu pening keluarkan production. Kita just letak satu jumlah duit untuk menandakan kita ni adalah partner dia. So macam sekarang katalah kalau Rico kata, okay bos kan, kita panggil sana bos kan. Okay bos, kita punya target kita tahun ni adalah 10 juta. Bila 10 juta kita nak 5 mesin. You ada 4 mesin, so tolong tambah satu lagi mesin. Sampai tahap tu dia boleh dengar cakap kita, yes dia beli mesin yang harga RM100,000 lebih tu. Tapi kita still tak keluar modal. Bijak kan studi Sham? You all pun semua kena bijak macam tu. Nak berniaga tak perlu keluarkan modal sebenarnya. Kita hanya perlu bijak saja. Tapi kenalah rajin supaya dia sayang dan percaya pada kita. Okay? Alright. So waktu tu kita kena bayar penalty. So production kita time tu sangat stuck. Kau boleh bayangkan tak 30 orang kena tangkap. Dan tu order kita tiap-tiap bulan kan RM100,000 lebih. So ramai gila yang order. Orang dah start mengamuk. Orang customer dah start bising, customer marah. So time tu kita, bila kita sub dekat orang jahit, dia jadi kualiti lain lah. Jahitan tak sama. Customer memang bising gila time tu. Tapi apa kita boleh buat? Itu pun learning proses kita juga. Time tu kita rasa macam okay, lepas ni dah jangan ambil yang
bukan pekerja yang Malaysia punya ni lah rules lah. That's why meniaga kena ikut undang-undang. Kalau kita tak ikut undang-undang, sebab tu dah jatuh terduduk aja. Okay. So ikutlah peraturan supaya kita boleh berniaga dengan tenang dan senang serta aman. Boleh tidur malam dengan lena. Okay. Bijak, pintar. Of course lah, kita student THM. Dah jadi macam bos. Okay, so berbalik kepada soalan tadi. Siapa tanya tadi? Waktu COVID macam mana kan? Kita punya struggle kita yang ketiga. Alhamdulillah lah bila kita belajar dengan orang yang betul, kita punya pengalaman buruk kita tak banyak. Mungkin kalau kita tak belajar ilmu, pengalaman buruk kita mungkin lebih banyak lah, cerita langgar dinding je. So puan dengan bos belajar dengan Azizah Osman. So kita memang ambil kelas dia yang paling mahal sekali, which is sebulan, setahun kita kena bayar 120,000. Okey lah, 120,000 dapat 1.24 juta. Best ke best? Best. Lepas tu dengan kita tak hadap perkara yang tak best. So okey lah, kita tenang. Dan dia ajar kita macam-macam. Pengurusan kewangan, macam mana nak jaga staff dan sebagainya. Dan to be honest, daripada 1.24 juta tu, kami invest kepada ilmu dan staff. Staff pun kita hantar pergi kelas Azizah Osman juga. To be honest, kita habiskan investment untuk staff pandai hampir 200,000. Itu pengalaman buruk salah satu jugalah. Dia bagus bagi staff pandai, tapi bila staff pandai, masing-masing komplot berhenti dan buat company sendiri. Itu yang tak best dia. Tapi yang lagi tak best yang puan rasa, sebab bila diorang komplot berhenti dan buka company sendiri, kalau korang berjaya tak apa. Tapi bila diorang stuck dan tutup company tu, kita jadi kesian. Dia jadi macam, kenapa korang tak trust the process? Kenapa korang rasa dah kerja 6 bulan, kita dah hantar kelas pagi pandai, you all dah nampak macam mana bisnes ni boleh pergi jauh. So you all tak trust the process, tak bersama dengan kita. Tapi you all ambil decision untuk berhenti ramai-ramai. Time tu kita dah ada 12 orang team. Diorang berhenti ramai-ramai 8 orang. And then diorang buka sendiri dekat bandar. Tapi waktu tu kita cakap, kami doakan you all berjaya sebab kita tahu the struggle of the business kalau you all tak ada ilmu. Kalau tak faham apa-apa, tanya je, datang je kedai. Kita orang tak kisah kalau you all berhenti. Kami macam tu. Bagi kami, ilmu yang kita bagi itu adalah pahala kami yang berpanjangan. Cuma kita sedikit terkilan lah kan. Kita dah invest tu. 200,000 tu kan sikit-sikit je duit. Pengkhianat tu ambul. Okay, so itu pun learning point pada kami juga. Okay, so lepas ni kalau kita nak hantar team, syarat dia adalah dia dah kena kerja 6 bulan ke atas baru kita hantar. Bukan kerja 1-2 bulan. Yelah, awal-awal kerja kan masing-masing nampak macam good, macam boleh ikut peraturan, boleh macam cepat pos dia baik. So lepas 6 bulan boleh naik hantu. So sekarang ni kita punya syarat selepas 6 bulan baru kita hantar tim pergi belajar untuk improve diri dan improve diorang punya self development lah. Okay, sebab kita tak nak tim kita asalnya kerani, lepas 5 tahun pun you kerani juga, tak. Kita ada sediakan diorang punya grow. Kalau sekarang you kerani, after 5 years you siapa? Mungkin you manager, mungkin apalah macam tu. Okay. So COVID pun adalah kami punya cabaran juga, struggle juga. Sebab kita ambil deposit 50%. Ini pun learning point juga. Bila kita ambil 50% of the amount, actually itu tak cover 100% cost untuk modal. You all okay ke? Nur Ain? Okay. Boleh saya sambung? Okay, fine. Alright. So, bila kita tak ambil deposit yang cover 100% of the modal, of the cost untuk bayar pada partner kita, tiba-tiba event tak boleh ada.
tiba-tiba semua game cancel, tiba-tiba semua game delay, kan? So semua tempahan kami pada bulan 3, kita ambil 50% deposit je, diorang hilang dengan tiba-tiba. Satu, aku nak minta balance payment, diorang hilang lah kan. Baju dah siap ni. Waktu tu kami ada lambatkan baju dalam kedai. Baju semua dah siap tapi customer tak nak bayar sebab event dah cancel. So itu adalah satu kerugian yang sangat besar sebab kita still kena bayar pada partner kita. Kan? Kita still kena bayar. So itu pun adalah learning point kami, which is kita lepas ni kena ambil deposit kena 70%. Tapi sekarang ni due to COVID kami tetapkan 100% payment. So start daripada bulan 6 sampailah sekarang term payment kami adalah sama, which is 100% payment. Tak ada deposit supaya kita nak survive, kita nak jaga bisnes, bukan kita nak bisnes kecil-kecil. Kita ada banyak tim nak kena jaga. Tim kita pun ada keluarga. Diorang pun ada keluarga yang perlu dijaga. So kalau kita nak jaga sangat customer kita pun tak boleh. So kita kena pentingkan diri sendiri sikit lah kat sini. Kita kena jaga company kita dulu, baru kita fikir customer kita. Sebab at this time orang tak fikir kita. Customer pun tak fikir kita. So kalau dia nak buat baju, yes you kena bayar 100% payment. No deposit. Kalau you tak nak bayar 100% payment, you boleh buat kat kedai lain. Tapi to be honest, sekarang ni banyak kedai printing yang dah tutup. Even kedai yang besar-besar pun, yang famous, kalau you all tahulah, pun ada yang dah tutup kilang. Sebab COVID, KP memang banyak sangat company percetakan yang struggle. Sebab kita fokus on event, kita fokus on game. So family day pun tak boleh buat kan. So macam mana kita nak buat baju kan. So pencapaian sales yang keberapa baru boleh keluar dari zone zero cost marketing. Maksudnya bila masa yang sesuai untuk buat FB atau IG ads. Okay, Mama Syazwan mana Mama Syazwan ni? Tak ada pula dia scroll. Okay. Alright. Actually soalan tu you all tak boleh tanya saya sebab soalan tu you all kena tengok pada bisnes masing-masing. Okay. Tapi secara roughly macam Puan cakap tadi, you all boleh buat FB ads atau IG ads. Alamak, ramai pula cari. You all boleh buat FB ads atau IG ads bila you dah maksimiskan zero cost marketing. Okay, bila you all dah maksimiskan zero cost marketing, you all rasa macam okay, leads daripada zero cost ni dah banyak tapi aku tak puas, aku nak lagi. So tak capai KPI yang kita tetapkan. So you ada budget on the marketing side. So on the marketing side punya budget tu you boleh gunakan untuk FB ads atau IG ads. Dan tak semestinya FB ads atau IG ads tu kita gunakan untuk sale. Mungkin kita gunakan untuk tambahkan kita punya likers, followers. Untuk design baju kita boleh charge berapa Puan? Okay, ini pun soalan random. Design baju, design yang macam mana? Dia ada design baju yang family day je. Dia ada design baju yang family day gambar orang. Dia ada design baju yang full gambar penuh satu baju. So lain-lain. Lain design, lain charge. Tapi untuk full sublimation, kita charge adalah RM100. RM100. Kalau you all buat market survey, roughly charge design untuk baju sublimation adalah RM150 ke RM300. Kalau you ada bakat design tu, you kena gunakan sebab skill design tu sangat mahal. Sangat-sangat mahal. Even designer pun kadang-kadang dia ada skill tapi dia tak ada idea pun susah. Ramai je designer sekarang ada skill tapi idea tak ada. So bila kita minta design macam ni, hasil dia tak best. Pun tak boleh. Sebab apa? Sebab kita utamakan servis dulu pada customer. Customer happy, kita lagi happy. Sebab dia akan di-PO dia lagi lah kan. Customer tak happy, dia takkan order dengan kita lagi dan dia takkan bagi tahu kawan-kawan dia buat baju dengan kita. Kenapa kami kata kami zero cost? Mesti orang kata takkanlah FB page je. Yes. Memang dari FB page sahaja kita punya followers bertambah. Kalau you all buka Rico punya FB page pun kita ada berapa followers je? Ada 7-8 ribu je. Bukan 100 ribu, bukan 200 ribu. Tak.
Kita ada 7,000 je. Itu pun bukan semua yang membeli dengan kita. Yang membeli dengan kami adalah repeated customer, dan repeated customer ni yang menyampai mulut kepada orang lain. Sebab tu Puan cakap, bila kita bagi customer happy, customer suka, dia sendiri yang akan buat marketing untuk kita. Itu zero cost. Itu zero cost marketing yang sangat-sangat mahal. You all kalau nak beli baju pun, mestilah tanya member kalau nak minta pendapat. You all takkan dengar cakap orang yang you tak kenal. That's why member kata beli kat sini, you all mesti macam, okay lah aku nak beli kat situ lah. So that's why Puan cakap, harga memang mungkin kita tak boleh fight lah. Kita mungkin antara yang average sebenarnya. Tapi kenapa orang cari kami? Sebab servis kami. Customer datang kedai, kita buatkan air. Ada tak kedai printing yang buatkan air kat you all? Tak ada kan? Selamat datang ke Pura Kencana. Kami buatkan air. Nak air apa? Nescafe, kopi, Milo. Okey, kami macam tu ya. Sampai satu tahap cikgu dari Pontian, Puan tanya, kenapa datang sini cikgu jauhnya? Sebab kawan saya cakap datang sini, diorang serve air. Hanya servis tu je, sebab servis air je, orang dari Pontian sanggup datang Pura Kencana. Kau rasa? At that time Puan rasa macam, betul, kita memang just jaga servis kita dengan customer mesti happy. Datang nak buat baju je, tapi serve macam, macam sampai boleh buat air. Ini pun Puan cakap dekat tim, okay lepas ni kita tambah makan pula. Sian tim aku tiba-tiba nak kena masak pula kat belakang. Biasa-biasa je lah. Tak roti bakar ke, macam tu je. Yang simple-simple lah. Okay. Untuk macam mana start design baju tu? Ada kedai kasih Maggi. Water juga Maggi free ke bayar? Bagus lah. Lazana senang. Masak dalam oven je kan. Tapi costing sikit lah. Kalau dia tanya dia beli, okey lah. Kalau dia tanya dia tak beli, costing sikit lah Lazana tu kan. Okey. Macam mana start design baju? Macam mana start design baju tu maksudnya in terms of apa? Okey, kita dah start masuk dalam design punya ni lah Macam mana nak start design baju tu? Macam mana kami ada design tu ke macam mana? In terms of reka design tu lah, pakai apps apa. Okey. Satu perkara yang pelanggan sukar nak faham adalah apps. Kadang-kadang di WhatsApp kita, saya dah ada design sendiri. You all tinggal print je. Okey, boleh hantar dulu design, kita nak tengok kan? Okey, then dia hantar pakai apps. Apps apa handphone sekarang pun boleh design sendiri kan. Banyak je apps dalam phone sekarang yang boleh design terus dalam pakai phone. Tapi sebenarnya kalau you all design pakai phone, tak boleh. Tak boleh. Kami tak boleh print. You all tetap kena pakai Adobe Illustrator, yes, AI macam Naili cakap ni. Ataupun you all kena pakai Photoshop. Itu sahaja. AI atau Photoshop saja. Apa-apa apps daripada handphone tak boleh. Kami kena design balik. Lepas tu mulalah sebenarnya kan sama je design, tak sama. Benda tu yang susah orang nak faham. That's why Puan cakap skill designer ni mahal. Kadang-kadang orang dia rasa conteng-conteng pakai phone tu, dia punya design memang cantik tapi dia tak ada skill nak menggunakan AI atau Photoshop tu. Skill tu yang mahal. Itulah bayaran yang diorang perlu bayar, RM100 untuk design semula design diorang. So kita kena educate customer lah. benda yang Puan rasa Puan buat betul juga adalah Puan suka educate customer. Suka sangat educate customer. Kalau customer cakap, mahal juga kedai you. Mahal tuan, lepas tu Puan akan hantar gambar lah. Sebab, okay, ini gambar baju kita. Ini gambar baju kedai lain. Boleh tengok, satu tengok jahitan. Mana yang cantik? Dia dah cakap kita punya, okay. Color mana yang cantik? Kita punya. So tuan nak yang quality mana? Yang cantik ke tak cantik? Of course lah yang cantik. So dia akan pilih harga yang cantik juga. Tapi terus terang, kalau customer datang memang harga murah, kami akan bagi tahu. Kami tak ada harga yang murah. Nak murah cari kedai lain. Sebab kita tak supply barang yang tak berkualiti pada customer. Kita hanya supply barang dan servis yang berkualiti sahaja.
Memang ramai printer kat luar sana, ramai sangat buang harga. RM15, RM16. Tapi kualiti macam mana? Sekali pakai je lah. Okay. Gaji designer dibayar ikut per design atau ikut monthly? Gaji designer kita bayar monthly lah sayang. You bekerja dengan syarikat, you bukan part timer, you bukan freelancer. Okay? Kalau you bekerja as a freelancer, yes, per design. Kalau you bekerja dengan syarikat, you dibayar monthly. Dia bukan ikut per design tak. Tapi ikut company juga. Dia ada macam, okay, contohnya Naili designer kan. Okay, Naili, you designer kan. Okay, you memang kena buat design-design apa yang company buat. Apa yang company suruh. Tapi kalau you dapat customer you sendiri, design, lepas tu order dengan syarikat, okay, you ada persen sikit. Dia ada lain pula. Kalau gaji designer, gaji saja monthly. Tapi kalau you nak cakap in terms of ada apa-apa penambahan, tak. Okay, adalah. Kalau you ada dapat customer sendiri, design sendiri, dan design syarikat Rico, guna nama company Rico, you ada commission sikit. Contoh. Ataupun kita akan cakap, okay, nama designer kita Ashraf kan? Okay Ashraf, kita punya KPI adalah 8 design sehari. Kalau you boleh complete every day 8 design sehari, end of month you dapat allowance 300. So lain syarikat, lain dia punya terms. Tu Rico lah, kalau Rico macam ni lah. Kalau you boleh ikut KPI every day, sebab setiap syarikat, every position ada KPI masing-masing. Kalau you boleh follow, you ada another allowance tambahan. Okay, so gaji yang kita bayar pada designer, setakat ni gaji designer kami yang paling tinggi adalah RM2,000. Tu yang power gila lah. Maksudnya power gila starter dia. Kalau dia dah after 6 months ataupun 1 year, kita akan upkan lagi. Tapi kalau macam fresh grad, tapi skill tak berapa bagus, kita bagi RM1,300, RM1,400. Sebab kami kat sini tak tetapkan, okay 3 bulan percubaan you naik gaji, tak. Kita kat sini 3 bulan percubaan, kalau you memang perform dalam sebulan pun you tetap, you terus jadi permanent, kita terus naik gaji. Kita ada seorang team accountant kita, dalam masa 8 bulan 2 kali naik gaji. Sebab puan suka. Kita bila kita bekerja dengan orang, satu benda je, dia bukan bodek buat kerja betul-betul bagi bos happy dengan kerja yang kita buat, potensi kita naik gaji tu sangat tinggi. Tapi ada je company yang kedekut nak naikkan gaji staff. Kami tak macam itu. Sebab kita adalah, mungkin kita tengok background founder tu. Kalau background founder tu mungkin asal dia susah, dia sedikit dia ada baik hati sikit lah, macam tu. So kami ramai je tim kita yang kerja 2-3 bulan kita dah naik gaji based on performance. Kalau 3 bulan lagi kau memang bagus, kau tak bagi apa pening kepala, tak ada kerugian yang kau buat, aku naik gaji lagi. Sebab dia memudahkan kerja kita. Jangan terpengaruh dengan TV tau. Anak-anak muda sekarang ni banyak yang pun tengok terpengaruh dengan cerita TV. Masuk office, duduk, tengok menung PC dulu, main handphone. Masuk office kerja, on PC terus buat kerja. Tak ada minum-minum kopi, tak ada tau. Kena realistik sikit. Biasanya untuk printing format vector atau pixel pun boleh. Okay, format vector. Kalau nak logo ke apa pun vector. Okay, kalau menggunakan Affinity Designer untuk design baju, boleh. Affinity Designer tu apa? First time aku dengar. Affinity Designer, apa tu? Akmal Zaki, Affinity Designer tu apa? Cuba share sikit. Okay, perkara yang memberi efek pada harga baju first warna lah. Okay. Dia bergantung pada jenis printer dengan ink yang kita gunakan. Dan resolution yang kita gunakan pun kena betul. Kalau resolution rendah, you punya hasil baju tak cantik. Resolution tinggi pun tinggi mana resolution tu? Kita gunakan 360 tak silap. Affinity Designer macam Illustrator, but company lain yang adopt. Affinity Designer macam Affinity Designer tu apps ke? Software? But company lain yang bukan adopt.
Oh, okay. So far saya tak pernah lagi dengar pasal Affinity Designer. Rasa macam tak boleh. Kalau pernah guna ke Akmal? Pernah guna untuk printing sublimation? Software design. Sebab printer ni dia sensitif tau. Dia tak semua software yang boleh pakai. Dia ada 3 yang puan tahulah AI, Photoshop, satu lagi apa? Crockwell ke dia crop lah, tapi kita tak pakai crop tu. Cuma Affinity Designer ni puan tak pernah dengar. Mungkin puan pun bukan designer, puan pun founder, pun tak tahu pasal apps ni sangat. Cuma bila designer kita cakap puan, kami nak upgrade PC, upgrade lah. Jadi puan buat kerja laju. Okay, so Affinity Designer puan tak pernah dengar. Kalau dia kena check dengan printer tu lah. Kalau dia boleh align dengan printer punya mesin tu, bolehlah guna. Kalau dia tak boleh align, tak boleh guna. Okay. Okay, soalan lagi. Suka korang tanya. Lagi tanya lagi. Tapi kalau in terms of design, puan tak boleh bagi jawapan yang betul lah. Sebab puan bukan designer. Okay, puan ambil engineering. Sekarang adalah co-founder. Puan tak buat kerja-kerja design tu. Okay, cuma waktu you all nak design tu, make sure warna yang you all guna tu, kod warna tu kena betul lah. Kena betul. Sebab masalah yang puan tengok pada company lain pada template you all punya color mungkin light, tapi pada mockup you all punya color cerah, cantik. So bila customer proceed yang mockup yang cantik tapi hasilnya dapat yang tak sama macam mockup, dia akan jadi satu isu besar. Boleh share screen ke? Puan nak tunjuk sekejap contoh? Boleh? Select window, screen. You all nampak apa sekarang? Nampak muka puan ke nampak muka baju? Nampak WhatsApp. File, okay. Okay, ini contoh mockup. Ini kita panggil mockup ya. Mockup. Okay, ini contoh mockup. Bila you all hantar mockup ni pada customer punya expectation adalah hasil baju aku adalah macam ni. Color orange terang macam ni. Harimau pun cantik macam tu. Mesti sama macam mockup lah. Sebab you all hantar pada diorang gambar yang macam ni. Bukan gambar template. Kalau you all hantar gambar template macam ni. Mana jadi. Mana. Sekejap ya. Contoh. Okay, ini kita panggil template. Lengan kanan, lengan kiri. So kalau you all design guna AI atau Photoshop, you all akan design kat atas ni tau. Dekat tempat petak ni kan. Boleh kecilkan ke? Tak boleh kecilkan dah. Okay, you all akan design atas ni. So kalau you all punya template ni sama sebiji dengan mockup tadi tu, okay, bagus. Tapi kalau you all punya design kat template ni color lain, tapi dekat mockup color lawa gila, dia akan jadi satu isu yang sangat besar lah. Customer korang akan mengamuk. Sebab apa yang puan perhati pada fresh grad untuk course designer ni, bila dia design dekat template gambar lain, dekat mockup lain, bukan gambar lain, color lain. Dekat mockup color lawa gila. Sebab you all boleh main lighting dan sebagainya kan. Boleh tambah efek bagi nampak lagi cantik. Tapi dekat template ni color lain.
So bila hasil dia lain daripada yang customer proceed dekat mockup tu, customer akan minta refund lah ataupun dia akan suruh you buat baru. Itu adalah salah satu isu yang Puan tengok designer sekarang kurang prihatin dan kurang tahu tentang knowledge tu. Itu satu. Okay, sebab bila macam Puan cakap tadi lah, bila customer happy, so dia akan suka dan akan order lagi dengan kita. Sukanya IPD Kulai ni geng menembak. So hasil dia memang sangat samalah dengan mockup, color terang dan sebagainya. Okay, salah satu lagi perkara yang Puan perhati dekat designer, ni bukan semua lah designer yang kurang alert. Okay, dia tak suka tengok overall in the template. Macam Puan cakap tadi, bila you designer, you memang kena kerap menelik tahu benda ni. Kena zoom, tengok betul-betul ada tak dot putih ke, tiba-tiba ada dot biru ke, sedangkan tak ada. So bila hasil printing, kalau you all tak check betul-betul sebelum hantar pada printing, contoh macam ni lah. Ini baju sukma perak designer Puan, dia tak perasan ada, dia nampak tak dot hitam ni. Dia tak perasan ada dot hitam ni. Baju ni 5,000 helai ya. Kau boleh bayangkan tak 5,000 helai ada dot hitam ni, berapa banyak kos kerugian yang company tanggung. Dah nangis juga tau. Okay. So as a designer dalam satu syarikat, you memainkan peranan yang sangat penting sebenarnya. You memainkan peranan yang sangat penting sebab kalau you salah submit design, you submit design yang ada macam tadi, ada dot putih ke yang you tak perasan, you akan merugikan syarikat dan you bukan aset syarikat. Bila you bukan aset syarikat, you akan dibuang bila-bila masa saja. Cuma kami pun macam bos cakap tadi, macam Puan cakap tadi, kami pun daripada keluarga susah, so kita nak buang staff ni dia macam tak sampai hati lah. Kita asyik bagi peluang lah supaya you improve. Dan setiap kesalahan yang tim kita buat, kita tak potong gaji. Company lain, kalau you buat salah dalam percetakan, yes, you akan buang gaji. Cuma kita belum sampai tahap nak buang gaji lagi. Contoh baju sukma perak tu 5,000 helai, kalau kalikan dengan katalah kita jual RM25 pun dah berapa ribu lah. 5,000 helai kali RM20. Semua tak berangkat kereta. Apalah, kira sendirilah. RM5,000 RM20. RM100,000 tau. Tak potong gaji tu. Lepas tu ini RM100,000 ni kerugian Bukan, belum tambah kena buat baru. Kita kena modalkan lagi untuk buat baru. Cuba doublekan kos. RM200,000 tau company tanggung. Yang kadang-kadang bila designer ni kena marah sikit dengan bos, dia dah merajuk. Tapi dia tak sedar yang dia sebenarnya banyak merugikan syarikat. Kita bila kita bekerja dengan orang, kita kena tahu sama ada kita ni adalah aset ataupun beban kepada company. Kalau kita aset, bos sayang, you nak apa, nak handphone baru ke apa pun kita bagi. Sebab you buat customer happy. Customer suka design cantik, customer suka tak ada mistake. Bila you buat mistake, okay, kita punya tempoh siap 2 ke 3 minggu. 3 minggu tu paling lama. So bila you buat silap dan kita kena buat baru, 3 minggu campur 3 minggu pun dah sebulan lebih, dah dekat 2 bulan. Customer pun dah tak happy. Sebab gara-gara designer salah hantar design. Designer tak check design. Benda-benda macam tu you all kena alert. Kena sangat alert. Yes, betul, CMYK. Boleh RGB tapi tak akan dapat 100% exactly macam RGB. Sebab RGB ni dia more pada colour fluorescent. Kalau you terlalu nak sangat colour fluorescent, susah nak dapat. So kita advise design dalam CMYK lah. Okay. Berapa lama tempoh biasanya untuk siapkan satu projek? Okay. Design, proses design kita
tetapkan 3 hari maksimum. Okay, so satu customer design baju dia tu mesti settle dalam 3 hari. Maksud settle tu adalah proceed. Bukan 3 hari baru nak hantar first draft, tak. 3 hari tu mesti customer dah proceed, which is mungkin esok dah hantar first draft, customer suruh edit sikit, amend sikit, petang dah buat second draft, lusa dah boleh proceed. 3 hari KPI untuk designer memproceedkan design yang dibuat oleh dia. Okay. Kalau baju pula, selepas proceed design, 2 ke 3 minggu hari bekerja. So customer aware lah benda tu, kita akan cakap lah. Okay. Puan nak tanya macam mana Puan handle dengan loss baju? Kira burn ke Puan? Ya sayang, burn. Tu nak nangis tu. Yeah. Kadang-kadang Puan, kita tak boleh buat apa, mistake dah jadi kan. Cuma kita boleh cakap pada tim, you all boleh bayangkan tak 200,000 loss tu kalau kita bahagi sama rata sesama kita. Cuma kadang-kadang tim tak nampak tahu benda-benda macam tu. Tak apalah, dia sedih sekejap je, tapi dia tak sedih macam kita. Kita sedih lama sebab loss tu 200,000. Dia sedih sekejap sebab kena marah. Cuma kalau dia fikir 200,000 tu kalau tak loss, mungkin ujung tahun punya bonus lebih banyak. Elok boleh bagi seorang 10,000, tiba-tiba dah tak ada. Tak ada saya tak bagi bonus sebab memang banyak rugi. Contoh. Okay. 1,000. Tadi dah kira kan 1,000. Okay. So jahit dari segi designing tadi. So resolution yang kita gunakan 360 rasanya. 360. That's why skill design tu sangat penting lah So jenis material pun memberi efek mengenai harga juga. Contoh baju larian, baju dia tipis. Baju dia tipis dan mungkin dia punya design baju banyak warna putih. So harga dia lain sikit. Design baju yang full color, harga dia lain sikit. Design baju yang kain dia nak tebal pun harga lain. Banyak perkara yang memberi efek kepada harga baju lah. Okay, susunan template pada kain pula, kalau you all pandai susun, jimat material, jimat kain, jimat paper. Sebab sublimation ni first dia, kita akan print design tu pada transfer paper. Dia pada paper sebenarnya. Dah siap print pada paper, baru kita letakkan dekat mesin heat press yang besar. Kita tekapkan paper tu kepada dalam kain. Ada kerja kosong tak buang masa ni? Amboi. Puan garang tau. You nak kerja kosong apa tu? Okay, apa requirement Puan pilih designer Puan? Sekarang ada berapa designer? Kalau kita ada design sendiri, macam mana nak market pada media sosial? Dulu ke kita minta deposit? Kalau jumlah tu sikit. Okay. Sama je prosedur dia dengan company. Kalau you all buat sendiri pun, kita pun untuk proceed design, customer just bayar charge design je. Bukan bayar total amount baju. Tak. Bayar charge design untuk proceed design. Design dah proceed, baru bayar deposit baju. So kalau you buat bisnes sendiri kat rumah pun, sama je. Sebab Puan start daripada rumah pun, itulah yang Puan guna sampailah sekarang. Okay. Requirement pilih designer. Okay, first kita akan interview designer yang datang. Kita akan suruh dia buat design based on topik yang kita bagi. Contoh, hari tu katalah datang, kita suruh buat, okay, you design baju COVID-19. Contoh, kita bagi masa 2 jam sahaja. Kita bagi masa 2 jam sahaja untuk siapkan design. So kita tengoklah, kalau kita perhati juga, kalau dalam sejam tu macam dia macam tak ada idea dan termenung, so kita suruh balik teruslah. Sebab kita tak bayar designer untuk termenung depan PC. Kalau datang interview pun you masih tak ada idea, ini kan pula you nak hantar kerja. That's why Puan dekat Itation pun ada belajar macam mana nak interview. So persediaan tu sangat penting. Jangan tunjuk yang kita tak tahu. Okay. So bila dah siap 2 jam, kita akan tengok kalau cantik, dia akan ke next interview bukan diterima Dia akan ke next interview. Next interview ni maksudnya
kita akan panggil dia untuk diinterview oleh designer kita. Sebab yang nak bekerja dengan dia adalah designer, bukan puan ya. So designer kita kena suka dia, kalau suka baru kita ambil. Bukan ambil terus, baru jumpa dengan puan dengan bos dulu untuk tapis mengenai attitude pula. Okay. Ada kerja kosong tak? Perlukan part time? Perlukan part time apa? Designer? Kami lebih perlukan team sales sekarang ni. Okay, so harga pun efek kepada express QLane. Kalau you nak baju tu cepat, so contoh kita cakap, okay baju siap 2 ke 3 minggu kerja tapi dia nak siap seminggu juga, boleh. Cuma harga mahal sikit lah sebab you nak potong queue orang lain. Alright, so tips deal supplier. Tips macam mana berusaha dengan supplier. Based on pengalaman kami, kita hanya perlu perform je. Macam puan cakap tadi, buat apa-apa, buat yang terbaik sampai habis. Jangan buat ala-ala Jangan. Tunjuk yang kita orang Melayu ni, orang Melayu sebenarnya ramai yang pandai berniaga. Cuma berbahasa basi. So kita buat yang terbaik sampai habis. Baru orang Cina ke, sampai India ke suka. Kita punya partner Cina ya, bukan Melayu. Jarang tahu Cina nak suka kat Melayu, tapi alhamdulillah kita dah bertahun-tahun dengan dia. Okay, so you kena perform dan you akan jadi partner macam kami insyaAllah. Saya doakan semua berjaya. And then you perlu dapatkan trust dia, which is payment kena cantik. Contoh janganlah berhutang banyak-banyak. Bila ada dapat invoice, clearkan invoice secepat yang mungkin. Alright, macam kami kita belajar pengurusan kewangan. So nak account cantik, account perlu duit perlu keluar daripada account, it's better seminggu sekali je. So kalau nak bayar supplier ke, nak bayar bil ke apa ke, seminggu sekali kita dah tetapkan. Setiap hari Khamis duit keluar. Setiap hari Khamis petang ya duit keluar. Jangan pagi untuk rezeki masuk, bukan untuk keluarkan rezeki kita. Ini tips tau usahawan. Jangan keluarkan duit pagi, keluarkan duit petang. Lepas tu seminggu sekali. Alright. So yang ketiga, yang pertama tadi perform, yang kedua dapatkan trust dia, bayar payment cantik, lepas tu appreciate dia. Setiap kali perayaan ataupun ada apa-apa, hantarlah bunga ke, kuih raya dia ke kan. Okay, yang ketiga which is kalau jauh, call. Macam kami jauh, so kami akan call selalu, WhatsApp selalu, tanya khabar. Alright, so as a businessman, kita kena flexible sebab you tak semestinya stick on this business. Okay, kita punya vision pun adalah untuk membantu ramai fresh grad. Kita lebih fokus on fresh grad sebab kita fresh grad sekarang nak dapat kerja. Okay, so fokus kita adalah untuk membantu fresh grad untuk dapatkan pekerjaan. Okay, tapi due to COVID ni kita agak susah untuk bukanlah agak susah, actually okey lagi. So kita agak berjaga-jaga dalam pengambilan staff. Tapi sebab teknologi sekarang kan semakin berubah-ubah. Okay, so kita tak boleh fix to this business only. So kita disebabkan COVID, kita up balik frame fee kita ni. Alhamdulillah, waktu raya dengan puasa itu memang naiklah sales waktu tu 100,000 lebih. Sebab orang dekat rumah dia tak tahu nak buat apa kan, dekat rumah PKP. So dia lebih cenderung untuk menghias rumah dia. So waktu tu kita gila-gila lah untuk frame fee ni. Dan orang nak raya of course, kita all out lah untuk frame fee. So sales kita naik balik tentu 100,000 lebih. And then sekarang ni kita nampak F&B memang salah satu produk yang orang kata orang Malaysia suka makan. Orang Malaysia suka sangat makan. Dan kita tahu F&B adalah salah satu produk yang boleh sustain sampai bila-bila. Cuma due to COVID hari tu kami just survey produk apa yang kami nak bawa. Okay,
그러니까 아직 정해진 게 아무것도 없다는 말이네. Bilang lagi. Dah dengar ke guys? Bukan apa pening je. Okay, so sekarang kita bawa brand lapar ni. Tortilla chips ni kita baru bawa pertengahan bulan 10. So kita dah bukanlah kita divide. Puan fokus on baju, Boss fokus on F&B sebab kita nak backup lah due to COVID ni kan, sebab event cancel, banyak program tak boleh jalan. So salah satu perkara yang kita boleh buat adalah kita tukar market kita. Macam sebelum ni kita fokus on student ataupun sukan ataupun event. Sekarang kami tukar market kami adalah pekerja kerajaan ataupun pekerja swasta. Kita more fokus on baju sublimation corporate. Okay, baju sublimation corporate which is demand sekarang tengah tinggi sebab pekerja-pekerja kerajaan, pekerja-pekerja swasta dia orang dah boring dengan baju ready made dalam katalog. Baju corporate dalam katalog tu kan, MR2, Orange Sport, orang dah boring. Pergi mana macam sama je. Sama pula dengan baju makcik cleaner ni contoh. Okay, so orang lagi suka baju sublimation corporate sekarang sebab baju corporate tu diorang boleh design suka-suka hati diorang. So sekarang kita fokus on baju sublimation corporate untuk baju dan Boss fokus on produk baru kita ni lah, tortilla chips ni. Okay, so tortilla chips ni kita baru buat pertengahan bulan 10. Alhamdulillah 2 minggu tutup bulan 10 untuk tortilla sahaja sale kita 86,000. Untuk tortilla sahaja ya, belum campur baju. So alhamdulillah lah, kita as a businessman kita kena flexible. Kita tak boleh 100% fokus on kita punya produk sahaja. Kita kena senang berubah ke mana-mana produk sebab bagi kami kalau kita boleh jual produk yang tak ada depan mata customer, contoh kita buat baju kan, baju sublimation tu tak ada depan mata customer, kita kena design dulu, kena proceed dulu, last kali baru siap. Kalau benda susah macam tu pun kita boleh dapatkan kepercayaan customer. So kalau nak jual benda ni sangat-sangat senang. That's why bila 2 minggu je kita buat, kita boleh buat sale untuk tortilla chip ni 86,000. So sale kita bulan 10 tu alhamdulillah lah naik balik lah, naik banyak juga. So dah boleh senyum balik. Dah boleh senyum balik. So kita tambah lagi tim sale kita semalam, dia baru masuk untuk membantu kita punya ni lah, kita punya grow sale. Puan, biasanya macam mana marketing brand ataupun company untuk dapatkan klien baru dalam designing atau printing industry? Okay, lain company, lain fokus dia. Okay, ada company yang fokus on tender sahaja. So kalau you fokus on tender, you kena ada EP dan sijil kewangan. Itu costing sikit lah. Saya rasa kena dalam 2-3 ribu untuk dapatkan sijil kewangan tu. Dan you memang kena diiktiraf lah, you kena daftar tax dan sebagainya untuk join tender punya job. Ada company yang dia fokus on, macam kami fokus end user, atlet. Kami tak fokus on yang LO, payment yang lambat sikit sampai sebab kita nak cepat. Kita nak duit masuk, jemaah puan ingat kita kena baik-baik 4 minit lagi Okay, so kita fokus on end user. That's why kita tak ada masalah untuk rolling sebab customer nak, customer bayar, customer nak, customer bayar. Kami fokus on macam tu. So kalau kami fokus end user, kami punya marketing adalah on media sosial. So kita kena kerap bagi orang nampak lah supaya end user ni nampak kita. Kalau you fokus on IP, polis, bomba dan sebagainya, so you kena masuk dalam diorang punya platform. Mungkin you kena pergi walk in setiap balai ataupun mungkin you kena email pada setiap balai yang you ada buat printing. Okay, nasihat puan jangan guna flyers ya, sebab flyers dah tak relevan dah untuk zaman sekarang. Okay, okay Zul, dah habis dah. Okay, kalau you all nak nasihat bisnes, sambungan yang seterusnya, jemputlah datang kedai kami. InsyaAllah tak loket ilmu, kita akan share apa yang kita boleh share. Okay, sebab you all adik-adik kami, sama-sama kita share. Okay, so doakan kami tahun ni kita target 10 juta tapi due to COVID kita turunkan sikit target kita. Kita target kita masih 1 juta ke atas lah. Okay, so tahun depan kalau kita punya tortilla chips ni memang masih sama macam sekarang, so kita target 10 juta. So kita dah tukar kita punya game of business lah, F&B.
Terima kasih Puan. Sama-sama. Yo Jing Hong. Okay, so Puan harap sharing Puan hari ini bermanfaat untuk semua. Lepas tu kalau you rasa susah nak bisnes, yes, bisnes memang susah. You kena ada ilmu. That's why you kena jumpa orang-orang yang dah berjaya. Puan memang suka jumpa orang-orang yang dah berjaya. Puan buat appointment dengan orang. Mungkin dalam mindset kita, orang tu nak ke jumpa kita? Kalau kita fikir macam tu, macam itulah kita dapat. Mentor Puan selalu pesan, apa yang kita cakap, apa yang kita fikir, apa yang kita rasa, itu yang kita akan dapat. So pagi-pagi bangun, kalau you dah buat freelance design, pagi-pagi bangun, ya Allah hari ni aku nak buat sales, ya Allah hari ni aku nak close sale 5 design. Hari ni aku nak dapatkan 5 customer. Hari ni aku dapat dah 5 customer. Bangun pagi, jangan ya Allah macam manalah life aku hari ni, mesti sama macam semalam kan, macam tu. So samalah macam semalam sebab korang minta macam tu. Ya. So bangun pagi, doa yang baik-baik. Kita punya mindset ni kena betul. Niat nak bantu orang, nak bagi servis dan kualiti yang baik. Niat nak nak bantu staff, keluarga staff, keluarga kita sendiri. So insya-Allah Allah akan mudahkan je perjalanan kita. Terima kasih Puan, terima kasih buat sharing manfaat terbaik. Terima kasih banyak-banyak. So jumpa datang ke Liko Legacy. Yuzul nak cakap ke? Dah habis dah. Saya tak ada. Kira dah habis ke Puan? Dah, ada apa lagi ke? Kan ada nak Q&A lagi? Tak ada. Ada topik yang tertinggal. Saya dah cover semua dah. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Saya tengok pun dah habis sampai bawah tadi kot. Terima kasih dekat Puan Siti Hawa atas perkongsian yang sangat padu. Dan atas memenangkan masa sangat untuk jadi kita nanti pihak penganjur akan share syarat-syarat dengan maklumat tentang pertandingan Reka Cipta Baju. Jadi korang yang hadir hari ni jangan lupa join, okay? Sebab katanya salah satu juri ni adalah Liko Legacy. Nanti mungkin ada desain yang ada desain yang Puan suka ke, mungkin boleh serap masuk. Yes. Jadi jangan lupa. Korang juga jangan lupa isi attendance, nanti ada link kat bawah. Ya Puan? Design baju tu you boleh design any design ataupun you ada letakkan tema design. Tema kita UTHM. Tema umum kita UTHM. Bagus. So kita plan nak buat baju tu untuk student UTHM pakai. Plan nak buat dengan siapa tu? Yang tu kita PM tepi. Okay. So sekarang buat apa? Kiranya kita dah habis sekarang. Kita nak minta untuk korang semua onkan kamera. Kita nak screenshot sebagai tanda kenang-kenangan lah. Boleh tak semua? On. Multimedia boleh standby. Hasil. Sensor cantik je semua tapi tak on kamera. Okay. Okay, terima kasih guys. Jangan lupa join pertandingan Reka Cipta. Kita ada tawarkan hadiah yang menarik yang dalam bentuk wang tunai. Hadiah pertama adalah 300, kedua 200 dan hadiah ketiga 100. So jangan lupa, jangan lepaskan peluang ni guys. Jadi akhir kata sekiranya ada maafkan. Itu datang daripada kekilafan diri kami sendiri. Saya akhiri dengan lafaz mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Puan. Thank you Puan. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Sama-sama. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan.